Okay, video ni yang last tentang belanja susun nilai ya. Ini ialah penerangan yang lebih lanjut. Okay, belanja susun nilai kalau mengikut kaedah garis lurus dan kaedah bagi berkurangan perlu dikira mengikut tempoh penggunaannya. Contoh video yang sebelum ni cikgu selalu anggap kita beli pada 1 Januari dan tempoh perakaunan ialah dari 1 Januari sampai Disember, dikira 1 tahun. Okay? Tetapi kalau kita bukan beli pada 1 Januari, katakan kita beli pada 1 Julai. Jadi actually bila kita kira susut nilai tak bolehlah kira dari Januari sampai Jun kerana sebelum tu kita belum beli mesin itu. Jadi Januari sampai Jun itu actually tak boleh, tak ada pun belanja susut nilai pada tempoh tu. So dalam keadaan yang sebenar, bila kita beli aset tak semestinya kita beli dari Januari. Dan sama juga bila kita tengok tempoh perakaunan, tak semuanya syarikat mula dari Januari dan berakhir pada Disember. Kerana mungkin syarikat tu baru berniaga pada bulan April. Jadi tempoh perakaunan dia mula dari bulan April sampailah next year March. Jadi bila kita kira belanja susut nilai, ada dua perkara yang penting. Satu, kita kena pastikan, okay, yang ni ya, untuk mengira tempoh penggunaan aset tu. Macam berapakah belanja susut nilai dia, dia sudah guna berapa bulan. Jadi kita perlu kena pastikan tempoh perakaunan dahulu. Dari tempoh perakaunan syarikat tu mula dari bulan apa hingga bulan apa. So once you tetapkan the tempoh, dan barulah kira berapa bulan sudah diguna dalam tempoh itu. Okay, so inilah contoh tempoh perakaunan. Hari itu cikgu sudah ajar dalam video yang sebelum dia. Bukannya semua company mula dari Januari sampai Disember. Kalau dia mula berniaga Februari, jadi tempoh perakaunan dia akan mula pada bulan Februari. Dan dia akan berakhir lepas 1 tahun pada 31 Januari tahun depan. So samalah kalau dia mula pada 1 Mac, lepas 1 tahun will be the next year February. Okay. Kalau dia mula 1 April, then dia akan akhir after 1 year will be end of March next year. Jadi bukannya semua mula dari January. So kita kena tetapkan tempoh perakaunan from where to where. Then from that tempoh, aset itu sudah guna berapa bulan. Inilah cara kita nak kira belanja susut nilai. Jadi inilah contoh soalan supaya anda lebih faham ya. Jadi katakan ini ialah satu syarikat Istana telah membeli sebuah kenderaan, satu aset tetap pada 1 September 2019. Dengan kos dia ialah 60,000. So kenderaan itu disusut nilai dengan 10% atas kos. Jadi ini ialah kaedah garis lurus lah. Every year 10% atas kos. Jadi soalan minta kita buat dihantaki, kirakan belanja susut nilai untuk aset itu sekiranya tempoh perakaunan ialah bermula, ada 3 tempoh di sini. So setiap satu you kena kira lah. Let's say andaikan tempoh perakaunan dia adalah berakhir pada 31 Disember. So kalau dia berakhir 31 Disember, erti dia adalah bermula, tempoh dia adalah start from January. Barulah dia boleh akhir Disember. So part 2 soalan juga tanya, andaikan kirakan belanja, kalau belanja susut nilai, kalau syarikat itu tempoh dia adalah berakhir pada 31 Mac. Kalau dia berakhir 31 Mac, erti dia every year March dia end is the end. So dia akan mula every year April, right now. Dia end of March dia sudah tamat. So tempoh yang baru 1st of April. So erti dia tempoh perakaunan dia adalah dari 1 April sampai 31 Mac. Okay.
So inilah situasi yang ketiga. Andaikan kalau syarikat ni tempoh dia berakhir pada 31 Julai. So kalau dia end of July, mean every August dia akan mula. So this is the tempoh dari August this year until the next year, July. Okay. Jadi kita tengok macam mana nak kira satu persatu. Let's say ialah situasi pertama. Tempoh perakaunan dia berakhir pada 31 Disember. Okay. So tadi cikgu kata bila kita kira belanja susut nilai, kita kena tetapkan the tempoh. From the tempoh kita kira berapakah bulan sudah diguna. Okay, the asset tu sudah guna berapa bulan dalam tempoh itu. Okay, so first kena pasti tempoh perakaunan. So senang, you just lukis cara yang cikgu buat. Lukis one straight line, then tetapkan the tempoh. So kalau dia berakhir 31 Disember, mean dia akan mula pada 1 Januari 2019. Because dia akhir 31st December 2019. So means that dia mula 1 Januari 2019, akhir pada 31 Disember 2019. Okay. Once you tetapkan the tempoh, then you tentukan. Okay, tentukan aset itu sudah guna berapa bulan dalam tempoh itu. So, dan ini kita balik kepada soalan. Tadi soalan kata dia beli pada 1 September 2019. So, adalah dalam tempoh perakaunan ni. Dia mula pada 1 September. So, tempoh yang sebelum dia beli, kita tak boleh kira belanja susut nilai di sini kerana dia belum beli aset tu kan. Aset tu belum diguna. Jadi, mana ada susut nilai. So, yang ini you ignore. Okay, you mula kira dalam tempoh ni you mula from 1 September. Okay, 1 September is more or less in tengah-tengah lah. So 1 September you mula beli. So from September you mula guna aset tu. So September you guna whole month of September, whole month of October, whole month of November. So then whole month of December. Jadi bulan September, Oktober, November, December. Jadi you sudah guna aset itu 4 bulan. Bila you nak, kita kata end of tempoh, erti dia pada masa 31 Disember, kita akan buka lah penyata pendapatan, penyata kedudukan kewangan untuk kira untung rugi perniagaan. So all the belanja perlu dikira. So sebelum tu cikgu sudah kata belanja susut nilai ialah catatan pelarasan yang perlu dibuat sebelum kita sediakan penyata pendapatan. Because it's a belanja, right? So want to pastikan the untung or rugi perniagaan, we have to count all the belanja. So end of the year, all the asset yang kita sudah guna, kita akan kira belanja susut nilai dia. So this is the, pada 31 Disember kita akan kira untung rugi perniagaan kan. So this will be the end lah. So kita mula guna pada 1 September, October, November, the whole month of December. So kita sudah guna aset tu 4 bulan. Erti dia kita kena kira belanja susut nilai untuk 4 bulan. Okay? Kita sudah guna 4 bulan. So bila kita kira, kita guna formula lah ikut soalan. Soalan kata ialah 10% atas kos. So 10% darablah dengan harga kos 60,000. Dan kalau you guna yang ni, erti dia, that is the belanja susut nilai, the jawapan will be untuk setahun. Tetapi kan kita hanya guna 4 bulan kan, so you kena darab 4 bagi 12 bulan. So jawapan ialah 2,000. So 2,000 erti dia is for belanja susut nilai for 4 bulan. Jadi bila you buat account, 2,000 ini nanti you akan catat di account belanja susut nilai kenderaan, dan you debit belanja susut nilai kenderaan 2,000, you credit lah susut nilai terkumpul kenderaan 2,000. Dan after this you tutuplah belanja susut nilai kenderaan, hantarlah 2,000 itu ke account untung rugi.
Okay, seperti yang cikgu sudah ajar. So, video ni cikgu tak tunjuk akaun, cikgu hanya tunjuk cara nak kira saja. Sekarang kita tengok pula part 2, soalan part 2 dia andaikan soalan yang sama tetapi tempoh perakaunan kita andaikan tempoh perakaunan syarikat itu adalah berakhir pada 30 Mac 2020. Okay, so berakhir 30 Mac, erti dia cikgu kata end of March, erti dia you start in April lah, betul kan? March end, so you want to mula again will be April. So every year the tempoh perakaunan will start April then end in March next year. Okay, so yang ni first kita tentukan the tempoh perakaunan dia. Because dia beli 2019 kan. So dia mesti kena mula dari 1 April 2019. Then barulah dia boleh end 30 Mac 2020. Okay, 1 tahun. Okay, then you tetapkan the tempoh perakaunan. Then from the tempoh, you kira lah berapa bulan aset itu sudah diguna. So again, dia beli pada 1 September kan. Okay, so you mula kira dari 1 September 2019. Okay, 2019, 1 bulan, September 1 bulan, October, November, December, January, February, until end of March. Bulan March. Ini 1 whole month. 1 hari bulan September dia belikan. So ini 1 bulan, 2 bulan, 3, 4, 5, 6, 7. Bila kenderaan guna sampai 30 Mac 2020, pada masa tu you nak sediakan penyata pendapatan, nak kira semua belanja. So dia sudah guna selama 7 bulan. Okay. Jadi kita sudah dapat tahu berapa bulan dia pakai. So bolehlah kita guna formula kira belanja susut nilai untuk tempoh perakaunan ni. Okay. Yang sebelum ni kita tak boleh kira seperti yang cikgu kata kita belum beli kan. So di sini tak ada belanja susut nilai kenderaan. Okay. Hanya yang ni saja kita pakai. So belanja susut nilai kenderaan untuk tempoh perakaunan yang berakhir pada 30 Mac. Okay. Walaupun kita terus guna pada 1 April 2020, but that one akan kira sebagai belanja susun nilai for the next tempoh. Bukan tempoh ni. I want to know this tempoh from 1 April 2019 sampai 30 Mac. This year berapakah belanja saya? So that I can kira my untung bersih perniagaan. So until this saja. So, macam mana nak kira? Ikutlah soalan. Soalan kata 10% darab cost. So, again, yang ini kalau you tak darab dengan bulan, jawapan ialah untuk setahun. Tapi kita guna 7 bulan saja kan? So, darab 7 bagi 12. So, jawapan dia ialah belanja susun nilai for this tempoh ialah 3500. Okay, so nanti ini rekodlah dalam belanja susun nilai dan akaun susun nilai terkumpul kenderaan. So yang soalan ketiga dia juga andaikan berapakah belanja susun nilai kalau syarikat tempoh perakaunan dia adalah berakhir pada 31 Julai 2020. So again teacher say kalau dia end of July dia berakhir pada Julai, erti dia Ogos dia akan memula, betul tak? So, erti dia, tempoh perakaunan ya, every time it start with 1st of August until 31st July the next year. Okay, so sekarang kita nak tentukan the tempoh perakaunan dia. So, the tempoh perakaunan will end 31st July 2020. So, bila dia mula? Erti dia memula dari 1 Ogos 2019. From 1 Ogos 2009, dia berniaga 1 whole year, then will end 31st July 2020. Okay, that is the maksud tempoh perakaunan. So,
Bila kita sudah tetapkan tempoh pekanan, kita tengok dalam tempoh ini saya sudah beli satu kenderaan pada 1 September. So after 1 month of this tempoh, that means first month you tak beli. You only start beli the second month of the tempoh, 1 September. So until end of the tempoh, 31 Julai, actually you sudah guna 11 bulan lah. Senang. Kalau you tak bayar kira macam ni, you just kira secara common sense. Yang 1 bulan kita tak pakai. 1 year ada 12 bulan. So erti dia, 1 bulan tak pakai, 11 bulan you pakai lah because you start mula beli 1 September. Okay? Atau kalau you tak nak guna shortcut ni, you kira lah seperti yang cikgu ajar. You mula beli 1 September, whole month you use. So October, November, December, dan January 2020, February, March, April, May, June, until July of 2020, you sudah guna selama 11 bulan. So, bila kita kira susut nilai, hanya kira untuk 11 bulan sahajalah. Okay, so inilah formula dia untuk kalau dia end pada 31 Julai 2020, kita guna formula sama, kos darab dengan kadar 10%, darab dengan harga kos. This amount 6,000 actually for setahun. So I only use 11 months. So darablah 11 over 12. So jawapan ialah 5,500 sahaja untuk belanja susut nilai for this tempoh. So nanti you debit lah akaun belanja susut nilai kenderaan 5,500, kredit lah susut nilai terkumpul kenderaan 5,500. Dan 5,500 ini nanti you akan hantarlah ke akaun untung rugi sebagai belanja susut nilai kenderaan for this